أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت أعلم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب عنا وهبنا ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح وابدا لنا بهدى بعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muka sudah 81. Kemudian kata kumpulan situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata musannif sebelum tu, maka jika ia undur 2, 3, 4 kali. Maka jika ia lelaki ataupun orang yang ingin beruzlah, berkehendak mengasingkan dirinya daripada manusia sekali-kali, dengan makna dia ingin memutuskan hubungannya dengan manusia terus, maka pergi ia seorang laki-laki kepada pahu bukit. Apa maksud pahu bukit? Ini kaki bukit. Pergilah ke tempat-tempat yang jauh daripada manusia, yang mana di situ tidak terdapat manusia, di situ tidak terdapat kewajipan Jumaat dan sebagainya. Maka pergilah ia kepada pahu bukit yang jauh daripada negeri dan tengah padang yang lepaskan daripada berhadap tuntut Jumaat. Dia kena duduk jauh daripada orang. Dia kena duduk jauh daripada kawasan yang ada mendirikan solat Jumaat, solat berjamaah dan sebagainya. Barulah ada jalan bagi diri dia untuk tidak menghadirkan diri kepada solat Jumaat dan tidak berdosa pada waktu itu, dan tidak menimbulkan fitnah. Dan jamaah kerana hendak membaikkan, tapi tujuan lelaki tadi mengasingkan dirinya daripada manusia, tak lain dan tak bukan tujuannya hendak membaikkan barang yang ditiliknya di dalam pekerjaan agamanya seorang laki-laki yang beruzlah tadi. Pendek katanya dia mengasingkan diri itu kerana nak memperbaiki agamanya, nak
memperbaiki amalannya, nak menjaga dirinya daripada fitnah. Bukan dia mengasingkan diri kerana merasakan dirinya lebih mulia daripada manusia yang lain. Kerana kalau seandainya kita mengasingkan diri, tidak ingin bercampur gaul dengan manusia, kerana kita merasakan diri kita lebih mulia dan orang lain lebih hina, itulah sifat takabur, itulah sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau uzlah dengan tujuan yang sedemikian, maka hukumnya berdosa lah, maksiat lah. Dia beruzlah di dalam maksiat. Dia kena betulkan niat dia. Dia tak nak campur dengan orang, dia kena betulkan niat dia. Kemudian kataku pula, dan tiada aku tilik umpama ini lelaki. Tidak aku tengok, tidak aku lihat pada umpama, pada seperti, pada contoh ini laki-laki barang di mana ada ia, melainkan bahawa mudahkan dia Allah Ta'ala, yakni memudahkan akan dia lelaki tadi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni sayugianya, sepatutnya, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya laki-laki tadi daripada ia laki-laki hadir akan jamaah dan Jumaat dan sekalian perhimpunan kebajikan Islam. Maka ia laki-laki hadir akan yang demikian itu. Jadi yang sayugianya, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, walaupun ingin beruzlah, walaupun ingin mengasingkan diri, sebaik-baiknya turut sertalah di dalam mendirikan solat berjamaah dan solat Jumaat dan sekalian perhimpunan ataupun program-program kebajikan. Maknanya jangan dia tak campur langsung. Jadi solat Jumaat dia pergi, solat berjamaah dia pergi, majlis ilmu dia pergi, ada kenduri kendara yang baik-baik yang tak ada terjebak dengan maksiat dia pergi, ada musyawarah yang baik-baik dia pergi. Maka ia hadir akan yang demikian itu supaya jangan luput, makna jangan dia terlepas bahagiannya laki-laki daripadanya, yakni daripada kelebihan yang Allah janjikan di dalam berjamaah. Jadi kalau kita turut serta di dalam jamaah, kita akan mendapat keberkatan, kita akan dapat maknanya perkara-perkara yang Allah Ta'ala turunkan di dalam jamaah itu, dapat rahmat daripada Allah. Ada kelebihan, ada keberkatan dalam berjamaah itu sendiri. Jadi kalau kita tak pergi, rugilah kita di situ, tak dapat kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang berjamaah, yang berkumpul dengan tujuan yang baik. Maka bahawasanya perhimpunan Islam itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala juga yang memerintah kita supaya berjamaah, berhimpun di dalam perkara-perkara yang baik, menunjukkan di dalam perhimpunan yang baik-baik tadi ada makna kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di situ. Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tempat tiliknya Allah Ta'ala, dan rahmatnya Allah, dan penolongnya, makna pertolongan daripada Allah. Berapa ada ia barang yang ada berubah manusia, makna walau bagaimanapun keadaan manusia, perubahan diri manusia, perubahan akhlak manusia, walau bagaimanapun keadaannya, Allah Ta'ala tetap memberikan kebajikan dan kelebihan di dalam perhimpunan yang baik-baik, perhimpunan agama yang baik-baik, solat Jumaat. Walaupun sekarang ni kita katakan dunia penuh dengan fitnah, penuh dengan maksiat, tapi dalam masa yang sama kita berjamaah dalam majlis ilmu, kita berjamaah dalam solat Jumaat, berjamaah dalam perkara-perkara yang baik, tetap kita mendapat kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang dimaksudkan dengan berapa ada ia barang yang ada berubah manusia, walau manusia berubah macam mana sekalipun,
tetap ada keberkahan di dalam jamaah itu sendiri. Dan pada mereka itu sekalipun, dan demikian lagi kami dengar daripada hal abdal, hal makna kelakuan abdal, yakni wali abdal, bahawasanya mereka itu wali abdal. Jadi wali-wali ini ada pangkat-pangkatnya, ada martabat-martabatnya, yang tinggi, yang rendah, yang besar, yang kecil. Jadi bahawasanya mereka itu, makna waliullah tadi hadir, pergi mereka itu jumu al-Islam. Maknanya perhimpunan-perhimpunan yang dibangsakan kepada agama yang baik-baik, mereka turut serta, mereka pergi. Di mana barang tempat ada mereka itu, mana-mana dia ada. Kalau di situ ada majlis yang baik-baik, dia akan pergi. Wali-wali Allah. Tapi kita tak kenal lah. Wali-wali ni payah kita nak kenal dia. Bukan duduk pada orang pakai serban, bukan duduk pada orang pakai kopiah, ada. Dia duduk pada amalan seseorang. Bila baik amalnya, baik hatinya, ikut syariatnya, bolehlah dia menjadi waliullah. Hatinya bersih, hatinya ikhlas, bertakwa, pakai biasa-biasa je, amalannya baik, jadi kekasih Allah Ta'ala. Dia bukan duduk di pakaian semata-mata. Jadi payah, itu rahsia. Wali-wali ni rahsia Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendak nak naikkan martabat menjadi kekasih Allah, dialah orang. Sebab itulah kita ni diwajibkan bersangka baik sesama kita. Kadang-kadang kita nampak zahirnya jahat, tapi kita tak tahu siapa dia di sisi Allah Ta'ala. Dan begitu juga hikmah kenapa Allah Ta'ala tidak menzahirkan kemaksiatan seseorang manusia. Kenapa Allah Ta'ala tak tunjukkan pangkat darjat seseorang manusia itu? Maka jawabnya supaya kita saling menghormati. Supaya kita saling menghormati. Bahawasanya mereka itu hadir, mereka itu jumu al-Islam, di mana barang tempat ada mereka itu, dan berjalan mereka itu wali abdal tadi di dalam bumi, di mana-mana atas muka bumi ini, sekira-kira barang yang dikehendakinya oleh mereka itu. Mana-mana mereka nak pergi, sampailah dipermudahkan urusannya oleh Allah. Itu yang dinamakan karamah. Ini perkara pelik yang Allah anugerahkan kepada kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Pemberian Allah, anugerah daripada Allah. Bukan mereka beramal ibadat sekuat-kuatnya untuk mendapatkan kelebihan, itu bukan. Bukan niatnya nak sembahyang ratus-ratus rakaat, sembahyang beribu-ribu rakaat, puasa sembahyang hari, berzikir banyak-banyak, niat nak dapat benda yang pelik-pelik, bukan. Kalau begitu, amalnya masih lagi menghijab dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kalanya manusia ini dia takkan sampai hatinya kepada Allah Ta'ala kerana dihijab oleh amalnya sendiri. Amalan dia itu sendiri yang menghalang dia daripada sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasakan dia soleh, dia merasakan dia baik, dia merasakan yang dirinya kaki ibadah, dia merasakan diri dia tak buat maksiat. Itulah dia contoh amalan yang mendindingkan dirinya dengan Allah Ta'ala. Tak sampai Allah Ta'ala tak terima. Dia beramal kerana nakkan kelebihan-kelebihan, beramal kerana nak pelik-pelik, nak Allah Ta'ala anugerahkan benda pelik-pelik. Jadi di situ menjadi hijab di antara dia dengan Allah Ta'ala. Jadi sekira-kira barang yang dikehendakinya namanya karamah.
benda pelik, benda yang menyalahi hukum adat. Apa hukum adat? Hukum kebiasaan. Kalau dalam tauhid kita mengaji kan, hukum adat, ada wajib pada adat, ada mustahil pada adat, ada harus pada adat. Mesti kena tahu hukum adat. Hukum adat ada 3. Wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat. Apa dia wajib pada adat? Wajib pada adat itu adalah perkara yang sudah pasti, biasa berlaku dan biasa terjadi. Itu namanya wajib adat. Contohnya makan banyak mesti kenyang, kena air wajib basah, kena api wajib hangus. Itu wajib adat namanya. Nak pergi jauh, adatnya mesti naik kenderaan. Mesti makan masa yang wajib, memakan masa yang lama. Itu hukum adat. Sini nak pergi ke Mekah, wajib memakan masa yang panjang. Wajib kena ada kenderaan. Pada adatnya wajib begitu. Tapi kalau dikatakan orang tu pergi jauh, di tempat yang jauh dengan tidak ada kenderaan, dengan masa yang singkat, pada adat mengatakan mustahil sampai. Pada adat mustahil sampai. Tapi pada akal kita harus sampai. Akal kita mengatakan harus sampai walaupun dengan tidak ada kenderaan, walaupun jaraknya beribu-ribu batu. Pada akal kita harus sampai dalam sekelip mata. Kerana perkara itu terletak di bawah urusan kekuasaan Allah Ta'ala. Macam peristiwa Isra' Mi'raj tu kan. Pada adat manalah boleh naik ke langit, kena ada kapal terbang, ke roket, ke gas, ke nak pergi ke Baitul Maqdis tu dengan unta manalah boleh sampai. Pada adat perjalanan berbulan-bulan, tapi Nabi SAW Allah Ta'ala sampai kan, tak sampai berapa jam, tak berapa minit sampai daripada Mekah ke Palestin. Naik buruk. Binatang yang namanya buruk. Selangkah saujanya mata memandang. Kalau ada binatang sekarang, hebat lah. Nak pergi kuliah Shah Alam seminit lagi nak mula pergi jaga. Saya kat Melaka gini, apa ni? Maghrib kan? Ajak sampai. Naik buruk. Cium sampai lah. Kalau macam tu sehari boleh 2-3 5, 6, 7 kuliah boleh pergi. Naik rabbit tak boleh. Rabbit paling cepat pun 40 minit dari sini ke Lumpur. Itu pun jatuh kena tinggalkan kat rumah dulu. Baik, dan demikian lagi habis. Jadi pada adatnya ni wali-waliullah mana-mana dia nak pergi, ikut dia lah. Dia nak pergi mana? Nak pergi mana? Ikut dia. Allah Ta'ala tunaikan hajat. Allah Ta'ala tunaikan permintaan. Apa dia nak? Kekasih Allah dah sampai peringkat tu. Sampai peringkat tu Allah sayang dia. Apa dia nak? Jangan terdetik je kat hati dia. Belum sampai dia ucap kat mulut lagi Allah tunaikan dah. Tu kelebihan yang Allah bagi pada waliullah, yang dikendakinya oleh mereka itu, dan bahawasanya bumi sekaliannya bagi mereka itu langkah yang satu. Apa maksudnya tu? Makna bumi sejauh mana jarak pun di sisi waliullah ni dekat sahaja, tak jadi masalah. Tapi dia bukan berjalan melancong tu baru dapatnya tu. Wah, tu hari 5-6 tompet melancong selfie Sydney. Kau jangan just selfie kat mana pula. Dia ada tujuan dia pergi tu, bukan bisa saja. Tapi apa yang dia nak sampai. Tak payah pakai kereta, tak payah pakai motor, tak payah pakai duit. Apa nak pelik Allah jadikan dah. Dan disebut di dalam akhbar, di dalam hadis bahawasanya bumi ini lipat bagi mereka itu. Maknanya jadi pendek.
dan menyeru mereka itu dengan tahiyat, dengan kemuliaan, dengan kebesaran, dengan penghormatan, dan memberi makna dunia ini, menyeru mereka itu dan memberi haluan dengan bagai kebajikan dan karomah, kemuliaan. Yang ini pelik-pelik yang berlaku di sisi orang-orang yang soleh dan solehah, namanya karomah. Benda pelik-pelik yang berlaku pada kita orang biasa ni namanya ma'unah. Ma'unah kadang-kadang pelik. Pada adat mati dah orang ni terjun daripada jatuh bangunan 30 tingkat. Pada adatnya mati hancur lebur dah lah, tapi tak ada apa-apa pun. Orang soleh dah dia kadang tak semayang ke. Pakai seluar pendek ke kadang-kadang. Dah tu pelik tu wali ke? Jangan. Wali dia tak buat benda menyalahi syariat. Tu namanya ma'unah. Ma'unah ni jangan diulang pula ni. Dah terujun tak ada apa-apa, panjang balik dah. Terujun ni sekali. Yang tu meninggal. Jangan try. Dia tak sama macam karomah. Karomah ni jadi je. Yang pelik-pelik berlaku pada orang kafir namanya sihir ataupun istidraj. Yang pelik-pelik berlaku pada Nabi Rasul namanya mukjizat. Maka kesukaan bagi mereka itu, itu di antara kesukaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang-orang soleh-solehah tadi, dengan barang yang didapat mereka itu dengan dia barang. Tapi bukan dia beribadat sebab nak tu. Jangan kita ingat wali-wali Allah tu dia beribadat banyak-banyak sebab nak pelik-pelik, sebab nak jalan tahir, sebab nak terbang di udara. Bukan tu niat dia beribadat semata-mata memperhambakan diri kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala bagi. Dan telah membaikkan. Ada orang beramal ni, beramal banyak-banyak. Beramal banyak-banyak sebab nanti Allah Ta'ala bagi aku benda pelik-pelik. Allah boleh bagi, tak ada masalah. Tapi habuan akhiratnya tak ada ya. Tak ada ya. Boleh je kalau kita nak beramal banyak-banyak, nak Allah Ta'ala bagi benda pelik-pelik. Boleh Allah bagi benda pelik-pelik. Tapi ingat, balasan pahala hari kiamatnya tak dapat. Sebab dia dah dapat apa yang dia nak Allah bagi dah. Dan telah membaikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan azau, yakni sabarnya orang yang lalai daripada menilik. Dan di dalam membaikkan bagi dirinya. Dan Allah Ta'ala agak menolong akan orang yang menuntut. Jadi orang-orang yang menilik dalam nak memperbaiki diri, dia merenung, dia berfikir, Allah Ta'ala akan bagi pertolongan kepada dia. Dan menolong akan orang yang menuntut, yang tiada sampai kepada maksudnya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keredaan Allah Ta'ala, yang tak sampai kepada maksudnya, akan diberi pertolongan oleh Allah. Dan sesungguhnya telah menetapkan bagiku pada sifat hal seumpamaku beberapa abiyat, beberapa bait syair lagi. Tak ada syair itu, tak ada tengok lagi. Nanti itu tengok. Kemenanganlah yang menuntut dan berhubung oleh yang waslun. Mana kemenanganlah yang menuntut bagi orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waslun, yang sampai maksudnya. Orang-orang yang sampai maksudnya, maksud ibadat, dapat redha Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang telah mendapat kemenangan. Itulah orang yang mendapat kemenangan bila amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal kita tak diterima oleh Allah, kita tak dapat kemenangan. Di hari kiamat besok kita tak dapat kemenangan. Dan dapat sampai kekasih dengan ahbab. Bertemulah, sampai bertemulah, berjumpalah di antara kekasih dengan yang dikasihnya, yakni hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali-waliullah tadi, kekasih di Allah. Dan tinggallah kami muzabzabun, antara tercengang-cengang kami tinggallah tergapai-gapai, tak sampai.
antara had sampai beroleh wisal dan ihtinab. Kami harap akan hampir dan menjauhkan dan ini dari diri kelakuan muhalun ini, satu perkara yang muhal, yang mustahil bagi yang mempunyai lubang. Maka minumkan kami daripada satu minuman yang menghilang duka cita dan menunjuk kepada jalan yang shawab. Wahai Allah, minumkan kami, makna berilah kepada kami, rezekikanlah kepada kami suatu minuman yang boleh menghilangkan duka cita dalam hati kami, dan berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang shawab, jalan yang betul. Itu wallah Allahu a'lam bis-shawab, kita kata shawab. Hei Tuhanku dan penghuluku dan persandar ataupun persandaran, tempat kita bersandar. Allah lah tempat kita bergantung, Allah lah tempat kita bersandar, Allah lah tempat kita memohon, Ta'ala lah tempat kita meminta pertolongan, Allah lah tempat kita berhajat, berkehendak. Wahai Tuhan, yang mana Allah Ta'ala tempat sandaran kita. Orang mukmin sandaran dia Allah Ta'ala, dia tak sandar pada makhluk, dia sandar pada Allah. Dan menolongku dan siapa kepadanya ma'abun, hei dukun penyakit, hei marahmu bagi segala duka, dan yang melepaskan daku daripada segala al-awsab. Tiada ku ketahui dengan apa aku ubatkan sakit itu, atau dengan apa aku kemenangan pada hari hisab ini. Makna bisikan hati, luahan hati dan perasaan orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disyaknya nak membayangkan, nak menggambarkan keluh kesah hati itu, risau kalau tak sampai amalnya, kalau tak diterima oleh Allah Ta'ala, kalau tak dapat bertemu dengan kekasihnya, kalau amalnya ditolak waktu dihisab nanti. Dan jikalau engkau kata tiadakah senyap sabda Nabi SAW, rahbaniyatu ummatil julusu fil masajid, bukankah Nabi SAW ada bersabda betapa duduk berbuat ibadat umatku itu duduk di dalam masjid. Maka adalah pada hadis ini menegahkan, mengasingkan dirinya. Jadi tilik kepada hadis ini, Nabi menegah seseorang itu daripada mengasingkan diri daripada jamaah. Maka ketahui olehmu bahawasanya yang demikian, makna Nabi melarang diri kita daripada tidak menyertai mana-mana jamaah. Taklah kamu tahu hadis tadi itu ditujukan pada yang lain daripada zaman fitnah. Makna selain daripada zaman fitnah, zaman yang masih lagi aman daripada pelbagai jenis fitnah. Jadi kena keluarlah berjamaah, menyertai benda-benda yang baik-baik, jangan duduk mengasingkan diri. Dan pula bahawasanya duduk di masjid, dan pula bahawasanya duduk masjid dan tiada ia seorang bercampur akan manusia, dan tiada bermasuk-masukkan akan mereka itu, maka adalah dengan seorang serta mereka itu, iaitu daripada makna asingkan diri daripada mereka itu. Dan pula bahawasanya duduk di masjid dan tiada ia lagi-lagi bercampur akan manusia, dan tiada bermasuk-masuk antara mereka itu manusia, maka adalah dengan seorang serta mereka itu, dan iaitu pada makna asingkan diri daripada mereka itu, mana mereka termasuk juga di dalam golongan orang yang beruzlah juga. Dan inilah arti yang uzlah, arti mengasingkan diri. Dan inilah arti yang uzlah dan asing yang kami di dalam menyatakan dia uzlah. Tiada kami kehendak mengasingkan diri dan tempat. Yang kami maksudkan di sini hatinya tu tergasing daripada manusia. Yang nak disampaikan dalam kitab ni, hatinya tergasing daripada manusia, walaupun tubuh badannya bercampur, bergaul, berjumpa, bertemu dengan manusia di dalam Jumaat, di dalam jamaah dan sebagainya, tetapi hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tak melupakan Allah. Itulah yang kami maksudkan di sini.
Bukan suruh lagi daripada tempat tinggal pergi tempat jauh, bukan. Cuma sebelum ni dinyatakan jenis-jenis uzlah. Maka faham olehmu yang demikian itu. Jadi kita sekarang pun kita bolehlah beruzlah. Tak perlu nak pindah kampung, tak perlu nak lagi ke bukit. Kita bolehlah beruzlah dengan maksud tubuh badan kita bercampur gaul dengan manusia dalam hal yang baik-baik. Tapi kita tak ambil tahu hal orang. Kita buat hal kita beribadat, kita jaga diri kita, kita jaga hati kita, kita perbaiki amalan kita. Kita tak mencari aib orang, tapi kita mencari aib diri kita sendiri. Dia beruzlah dah tu, walaupun dia duduk dalam kampung, walaupun dia berjumpa dengan manusia, tapi oleh kerana hatinya tu tidak terjejas di pergaulan dari hatinya, tetap dengan Allah, dia tetap istiqamah dengan amal ni. Dia tak hanyut, walaupun campur dengan manusia dia tak hanyut. Dia tetap dengan pendirian dia, semayang, mengaji, beramal, hal yang baik-baik dicampur manusia. Hal yang lebih-lebih, benda yang tak penting dia tak campur. Maka dia termasuk dalam golongan orang yang beruzlah. Dan padanya kata Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, jadikan olehmu seorang diri hal keadaannya di dalam perhimpunannya. Walaupun kamu duduk dalam perhimpunan, walaupun kamu berhimpun, tapi kamu tu seolah-olah hidup seorang diri. Mana tak ambil tahu hal-hal yang tak sepatutnya, dia tak ambil tahu, dia buat hal ini beribadat. Dan daripada Tuhanmu mempunyai berjinak-jinak. Mana hatinya dengan Allah berjinak-jinak, hatinya dengan Allah dekat. Hatinya ingatkan ibadat sahaja, hatinya ingatkan akhirat sahaja. Tapi tubuhnya bercampur dengan manusia. Pun kalau dia campur manusia pun ada tujuan yang baik-baik. Tujuan nak berdakwah, contohnya. Tujuan nak menunjukkan contoh-contoh yang baik supaya ditiru. Bukan dicampur sebarang, ada niatnya, ada tujuan. Dan daripada Tuhanmu mempunyai berjinak-jinak, dan daripada manusia liar, yakni daripada mereka itu hatinya dengan manusia jauh, tapi hatinya dengan Allah dekat. Tubuhnya dekat dengan manusia, tubuhnya dekat dengan manusia, tubuhnya hampir dengan manusia, tapi hatinya jauh daripada manusia kerana hatinya dekat dengan Allah. Maka jika datang orang, maka jika dikata orang, kalau bertanya, apa kamu kata di dalam madaris? Apa yang kamu nak katakan di dalam madaris? Madaris, madrasah, madaris, sekolah-sekolah agama, tempat-tempat belajar agama. Ulamaul akhirah, dan segala punah. Apa punah ni? Yakni tempat khalwat. Tempat khalwat. Bukan tempat berkhalwat buat maksiat tu. Khalwat ni tempat di mana maknanya orang-orang soleh beramal ibadat, tak diganggu oleh orang. Tempat tu untuk beribadat. Dia ada bilik khalwat dia. Macam tu guru dulu dia ada bilik khalwatnya, sampai waktu yang tertentu dia masuk dalam bilik tu. Maka dia beribadat lah, dia baca wirid lah, dia berzikir lah, ada salawat lah, dia semayang lah, baca Quran. Ada bilik khalwat. Macam Tuk Salehah, bilik khalwatnya mana? Dalam tanah, dalam kawasan perkuburan, dia korek macam liang lahat, dia masuk dalam tu untuk beribadat. Itu wedding. Gali kat kawasan kubur, ada gali lubang dalam. Jadi dia beribadat bawah, duduk dalam. Kena ada semayang ke apa dalam tu, berzikir ke berwirid dalam. Dong akam aja tak pergi. Maqam tu Salehah kata masyhur. Ada
yang bilik khalwatnya di situ, dalam tanah. Ibu ibadat itu dan simpan wah pengkubu dengan ni dah. Jam ada gani sikit tu buat tato orang. Lampu jalan lah. Dulu minta maaf lah. Golap siapa beli mana? Tersimpan tu boleh bukit penggali kau baik. Ni main. Kau sampai tu kau baik. Memang kau jangan kayu. Kita takut ni, kita takut ni dah disajul nak menguji hatinya, takut dengan aku, gerun dengan aku. Macam tu bersungguh nak mendidik hatinya supaya takut dengan Allah Taala. Nanti orang gitu kata apa gilo, weh kau jangan gitu kata gilo bagi kita tak faham. Yakni khalwat tempat sufi dan tempat segala salikin tariqul akhirah, dan duduk ia seorang padanya. Apa yang kita nak cakap kan? Kalau orang tu duduk, makna tak campur orang, sebab dia duduk di tempat-tempat pengajian tu, duduk di tempat-tempat zikir, tempat-tempat khalwat. Makna khalwat ni tempat nak berdua-duaan, tempat nak berdua-duan dengan Allah Subhanahu wa taala, nak berzikir, tempat khalwat. Amalan-amalan yang khusus, tariqah biasa dia buat macam tu. Guru yang mendidik, nak mendidik hati murid-murid dia. Dia mengajar cara beribadat, cara berzikir, ada amalan-amalan tertentu. Makanan pun dijaga. Ada. Maka ketahui olehmu bahwasanya demikian itu ialah jalan yang terlebih sangat elok. Itu lagi baiklah. Pada kelakuan ini, kelakuan ini yakni uzlah bagi umum ahli ilmi dan ijtihad. Maksud bagi orang ahli ilmu, bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam nak beribadat, elok sangatlah kalau duduk kat tempat yang macam tu. Bagi kita ni jangan pula lagi semua pergi situ lama orang tak ada orang ambil canai pula. Dah habis semua lagi duduk pondok beruzlah. Tinggal kosong suruh masjid mana pergi orang suruh dukun lagi dah. Pergi beruzlah. Sini sopi ya sebut jangan. Allah buat elok dah. Allah buat elok dah. Yang tugasnya begini, yang kojonya begini, yang kojonya elok dah. Jangan kata, ya Allah kan kau elok kalau kau jadikan dia ni orang orang lu ke pondok tu. Jangan. Jangan. Silat duduk pondok ni jahat ni. Jangan. Allah Ta'ala buat elok dah kan. Allah Ta'ala buat tu kan adil. Allah Ta'ala kan maha bijak. Jangan kata tak kono lah, ya Allah kalau boleh kan kau lagi baik kalau dia ni duduk kocik duduk kat pondok apa yang puasa mati kat pondok. Mana itu tu? Itu nafsu itu. Allah Ta'ala dah menetapkan apa yang dia dah tahu sedia kala cuma kita kena usaha perbaiki keadaan itu. Kerana apa? Bekerja, bertanggungjawab sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami itu adalah ibadat. Bosa agak pahala jangan main-main. Pergi balik tu mencari nafkah yang halal dengan niat nak menunaikan kewajipan. Pahala tu pergi balik kojo tu rumah ibadat. Ibadat tu eloklah bosa pahala tu. Fi sabilillah, maksud dengan fi sabilillah orang yang keluar cari rezeki yang halal, maksudnya fi sabilillah. Kalau dia mati kemalangan dalam perjalanan pergi kojo dia balik kojo matinya fi sabilillah apa tu niat mencari rezeki jadi betul. Tu mencari rezekinya tu kojo ni nak cari rezeki yang halal, nak bagi anak bini makan. Allah Ta'ala perintah wajib aku mencari rezeki yang halal, menunaikan tanggungjawab aku. Maka segala pergerakan itu dikira ibadat. Itu dah disuruh cari pekerjaan yang halal. Dulu awal kita Imam Ghazali dah beritahu dah, kalau kita keluar rumah cari rezeki, bersibuk dan berbimbang macam hal tu,
Tapi tidak ada tujuan ibadat untuk kita mencari harta tadi dengan tujuan niat kita nak berseronok-seronok atas dunia, nak bermewah-mewah, nak bermegah-megah, maka penat lelah sajalah yang kita dapat, tak dapat pahala. Rugi. Sebab niat dia tadi itu bekerja bukan untuk menolong ibadat, tetapi untuk berseronok atas dunia. Jadi kena betulkan niat. Betulkan niat. Allah Ta'ala buat elok dah. Kita ejahlah. Makna waktu bila aku patut mengaji, waktu bila aku patut bekerja. Sebab semua tu ibadat dah. Ibadat ni macam-macam. Bukan semayang, je mengaji, je berzikir, je baca kitab. Bukan maksudnya tu. Pelbagaikan ibadat. Kita ni mesti pelbagaikan. Maknanya membuat pelbagai jenis ibadat supaya di antara hikmahnya supaya kita tak jemu. Duk mengaji, jom. Ni dah ada kalau mengaji, ada kalau dia semayang, ada kalau dia poso, ada kalau dia keluar cikgu ambil kojo. Ibadat lah tu. Dia pelbagai kan. Jadi dia tak jemu. Orang nampak je serius padahal dia senantiasa duduk dalam ibadat. Beribadat. Dan demikian itu kerana maka ketahui oleh bahawasanya demikian itu ialah jalan yang terbaik elok pada kelakuan ini bagi umum ahli ilmi dan ijtihad. Dan yang demikian kerana bahawanya telah menghimpunkan dua makna itu dan dua faedah. Salah satu daripadanya uzlah daripada manusia dan asing ia daripada mereka itu mengasingkan diri daripada manusia itu, mereka itu manusia pada bertaulan dan bercampur di dalam pekerjaan mereka itu, manusia tadi. Dia mengasingkan diri dengan manusia daripada nak bercampur gaul, bertaulan di dalam macam-macam pekerjaan manusia. Yang kedua, bersekutu serta mereka itu di dalam Jumaat. Mana dua-dua dia dapat mengasingkan diri pun dia dapat, campur dengan manusia pun dia dapat. Bila dia campur dengan manusia, dah kata mengasingkan diri, dia bersekutu dengan manusia serta mereka itu di dalam Jumaat. Contohnya pada solat Jumaat, kan Jumaat dia pergi, kan Jumaat tu ramai, kan Jumaat tu jumpa saudara Muslim. Maknanya dicampur orang juga. Cuma dicampur orang tadi di tempat-tempat yang baik-baik, di dalam majlis yang baik-baik. Jangan kata, tak campur orang tu. Apa tak campur orang pula? Kita yang tak ada topik Jumaat mana nak jumpa dia. Dan jamaah dia keluar, jamaah majlis ilmu dia keluar. Jadi jemaah mereka itu dan membanyakkan syiar Islam, maka hasil selamat iaitu selamat ada bagi orang yang asingkan dirinya. Jadi siapa yang mengasingkan diri, insya-Allah dia akan dapat keselamatan. Dia akan dapat keselamatan. Sebab dia mengasingkan diri dengan tujuan nak menjaga ibadat. Dan kebajikan yang amat banyak. Dia selamatlah daripada dosa-dosa pun boleh selamat. Dosa mata selamat, dosa telinga insya-Allah selamat. Dah tak campur orang, tak ada dongar lah umpatan orang cerita aib tu, tak ada dongar tu. Dia mengasingkan diri. Kalau dia pergi pun, kalau dia campur orang pun dongar ilmu, dongar zikir, dongar salawat, dongar nasihat. Lepas tu dia duduk mengasingkan diri. Jadi banyaklah keselamatan dia. Kalau campur semua, kadang kita tak nak tengok pun boleh tertengok juga, tak nak dongar pun boleh terdongar juga. Tu sebab bercampur manusia tadi. Dan kebajikan yang banyak, iaitu kebajikan bagi umum muslimin serta barang yang ada bagi manusia di dalam mereka itu pendapatan orang laki-laki yang beruzlah tadi dan berkatnya di dalam pekerjaan agama. Jadi orang lain pun boleh menopang keberkatan dia. Jenis-jenis orang macam tu. Dan masyarakat pun boleh ambil keberkatan daripada dia. Masyarakat pun boleh meniru perbuatan yang baik daripada dia. Dan ambil nasihat daripada dia. Makna diuntung diuntung, masyarakat pun untung. Maka adalah kelakuannya padanya terlebih betul jalan. Inilah kelakuan yang terlebih tepat, terlebih betul, terlebih selamat lagi. Untuk
bercampur dengan manusia, tapi dalam hal yang baik-baik sahaja. Dalam hal yang tak baik, hal yang lebih-lebih, hal yang larut-larut, dia mengasingkan diri. Dan terlebih baik halnya dan terlebih sejahtera sabil, mana jalan yang paling selamat. Di antaranya selamat daripada fitnah. Jadi orang pun tak jadi fitnah pada orang-orang yang jahil. Orang jahil pun tak datang, tak menjadi fitnah. Orang tengok dia pun pergi semayang juga. Dia pergi semayang. Tapi kalau macam uzlah yang ada satu jenis tu, dia campur manusia tapi dia tak pergi solat. Walhal betul dia ada alasan dia ada keuzurannya, tapi jadi fitnah pada manusia yang tak faham, jadi fitnah. Apa satu belum kan? Dah orang ramai ni, kalau orang-orang agama ni tak nak tengok yang baik-baik, dia nak nanti pondok yang silap ni, dia nak nanti yang silap ni, yang baik-baik dia tak nak jadikan contoh. Orang-orang yang cenderung pada agama ni, siap. Yang tertenggek kopiah dia palu siap. Orang tak nak tengok amal baik dia. Orang nak nanti mana silap apa. Tunggu. Buat benda salah sikit tu siap. Allah tu viral. Ramai yang like dan share ni. Tapi bila orang yang baik-baik tadi, yang nampak keterampilan macam orang ahli agama, buat benda baik-baik, orang buat tak heran, buat tak peduli, buat tak happy kan pun, orang tak buat tak pandang, buat tak layan, orang tak kecoh pun. Tapi jangan dia terjatuh dalam dalam dosa dan maksiat. Siap viral dia. Jadi suhu di sekolah sekejap menjadi masyhur. Padahal yang buat benda yang sama tu belana kok nah lagi. Woi, malam tadi numpoi tu akak berlaku rayu tu, tengok dia ada dalam disko. Dia ada dulu dalam disko tu, dulu ke karaoke tu, aduh. Tak pandang mau kopiah ni. Siapa itu? Padahal yang tak berkopiah ada berjaman buntung duduk situ. Beranak pinak ke dalam tu dah, tapi orang tak epoh pun. Itulah dia. Dan orang yang jenis cenderung agama ni, orang akan nanti apa silap. Dah memang macam tu lah hakikatnya. Dan dari kerana inilah kelakuan itu berbuat kebanyakan orang yang arifin. Sebab itulah banyak wali-waliullah, orang arif billah, banyak yang buat, banyak yang berbuat demikian. Makna tubuh badannya duduk antara manusia, kerana hendak memberi manfaat bagi hamba Allah pada agama. Ada tujuan dia campur manusia itu, ada tujuan dia, ada matlamat dia. Dan sedikit kerana hendak memberi manfaat bagi hamba Allah Ta'ala pada agama, dan sedikit menyakiti mereka itu, dan supaya pula melihat makhluk bagi adab mereka itu, supaya manusia yang lain boleh melihat adab yang baik yang ada pada seseorang yang soleh tadi, yang duduk di kalangan manusia tadi. Supaya orang tengok kelakuan dia, orang terfikir lisanul hal. Dan bila orang tengok dia, orang ingat akhirat. Bila orang tengok dia, orang ingat agama. Bila orang tengok dia, ingat ilmu. Bila orang tengok dia, ingat ibadat. Tu ada faedah tu. Semua dan supaya pula melihat makhluk bagi adab mereka itu, dan elok kelakuan mereka itu, supaya mengikut mereka itu manusia dengan dia. Mudah-mudahan dalam ramai-ramai manusia yang tukang langgang tadi, ada yang tertarik, ada yang terpikat, ada yang terikut dengan amal-amal soleh yang dia buat. Walaupun tak semua, mustahil dah semua nak ikut ni. Tapi dalam ramai-ramai itu ada lah 5, 6, 7 orang yang sodah, yang insaf, tu puasa tu. Itulah sumbangan daripada agama. Maka kerana lidah kelakuan itu terlebih fasih daripada lidah perkataan. Lidah kelakuan, makna lisanul hal, lidah kelakuan. Maksudnya kadang-kadang kelakuan manusia itu, perbuatan manusia itu lebih menyentuh hati kita daripada perkataan. Kadang cakap orang buat tak tahu. Tapi kadang-kadang bila kita tengok kelakuan dia, tersentuh hati kita. Berasa hati kita. Padahal sebelum tu dia dah cakap dah macam-macam.
Dia dah cakap dah macam-macam dengan kita buat tak happy, buat tak peduli. Tapi kadang-kadang kita tengok kelakuan, dia tak cakap. Tengok kelakuan tu tersentuh tersentuh hati. Itu yang dimaksudkan. Itu yang dimaksudkan lidah kelakuan. Mamat pergi kodai, mamat pergi kodai, mamat pergi kodai. Itu boleh tak roti omak itu. Pergi dah kodai beli bawang je, kita boleh tak api. Kita tengok dia dah sarung tudung dah, ambil beg. Kita pun berlari pergi kodai. Maknanya perbuatan itu lebih memberi kesan daripada yang dia bebel tadi. Jadi dah cakap pergi kodai. Itu lisan ni. Tapi bila tengok lidah kelakuan, dia dah pakai tudung, dia dah sarung selipar, dia dah capai tungkek, dia contoh dah tahu dah nak pergi kodai tu, maknanya kita pergi dia. Baru kita pergi. Lagi memberi kesan lagi daripada lidah perkataan. Tu lisanul hal namanya. Kerana lidah kelakuan itu, lisanul hal terlebih fasih, makna terlebih memberi kesan daripada lidah perkataan. Maka jadilah yang demikian itu terlebih baik tadbir. Dia cakap lebih kurang, tapi orang tengok perbuatan dia terkesan orang. Jadi orang jadi terpikat, jadi nak ikut agama bila lihat kelakuan dia. Di dalam pekerjaan agama, ilmu dan ibadat yang terlebih tegah tili. Maka jika kau kata apa hal murid serta orang yang mujtahid dan orang yang murtab, yakni orang yang membaikkan dirinya dengan mujahid, dengan bersungguh-sungguh beribadat, adakah duduk bertaulan, mana berkawan dengan mereka itu, atau diasingkan bagi mereka itu? Macam mana? Boleh tak kita nak duduk berkawan, berdamping dengan orang yang bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya dengan ibadat? Nak berkawan dengan dia boleh ke, ataupun disuruh kita berasingan, mengasingkan diri daripada orang-orang yang macam tu? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa nafa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqihna faqihna wa badilna fi dinina ma ahli qudri mustawdaka sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni